kita menasihati pemerintah secara senyap-senyap, itu prinsip akidah sunnah jemaah. Iya, betul. Ada tak rincian daripada syarah mana-mana ulama mengatakan menasihati pemerintah secara sir itu hanya dalam bab kesalahan peribadinya sahaja. Tapi kalau melibatkan tentang kesalahan pemerintah yang berkait dengan soal kepentingan rakyat, itu kita boleh mengkritik secara terang-terang. Sejauh mana kalau kita cari hadis-hadis sahih, tafsiran-tafsiran Al-Quran tentang pemimpin, fatwa-fatwa ulama dari dulu sampai sekarang, kita tidak boleh menasihati pemimpin sama ada hal peribadi ataupun hal negara cara terang-terangan. Kalau ada hadisnya, berikan kepada kami. Mereka terkial-kial sedang mencari hadis untuk membolehkan mengkritik pemimpin terang-terangan dalam segi peribadi ataupun masalah apa politik dan sebagainya. Kalau nak nasihati, kita ada majlis syura. Quran mengatakan washawirhum fil amri fa amruhum syura bainahum. Urusan pemerintahan adalah urusan cara syura. Fa amruhum syura bainahum. Urusan pemerintahan adalah dengan syura. Okey, siapakah majlis syura? Majlis syura adalah majlis alil hilli wal aqdi yang terdiri pada ulama. Sebagaimana majlis syuranya Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali. Dan majlis syura inilah yang patut menasihati pemimpin, bukan orang awam. Dan majlis syura ini menasihati pemimpin tetap dengan rahsia. Okey, Umar ada majlis syura, Abu Bakar ada majlis syura, Uthman ada majlis syura, Ali pun ada majlis syura, kerana kepimpinan mereka dengan syura. Fa amruhum syura bainahum wa syawirhum fil amri. Ahli syura boleh menasihati mereka, ahli syura boleh, tapi orang awam, orang jahil tidak boleh. Ahli syura. Dan kita ada apa? Kita ada parlimen, ya, ada pembahasan dalam parlimen. Apakah itu ahli syura? Wallahu alam. Tetapi di situ dibahas. Apakah boleh mengkritik pemerintah? Ya, kalau diizinkan oleh pemerintah boleh mengkritik, sebab itu bidangnya, itu gelanggangnya. Adapun di khalayak ramai, anda beri forum seperti ini, di forum-forum awam, anda beri ceramah seperti ini, yang depan anda siapa? Kebanyakan orang-orang yang jahil, dia akan menggunakan hujah-hujah anda untuk memecah belahkan lagi. Subhanallah, itu tidak boleh. Dan yang boleh menasihati pemerintah itu orang alim. Orang alim. Dan ada garisnya. Garis panduannya, garis panduan Quran dan hadis, bukan sembarangan. Sebab pemerintah ini adalah naungan Allah. Dalam hadis, pemerintah adalah naungan Allah. Jangan kamu bocori naungan Allah. Kalau kamu sudah bocori, sampai kiamat kamu tak boleh tampal. Bagaimana cara membocorinya? Membocori naungan Allah, kita mengkritik sembarangan, kita menghina, mencela dan sebagainya. Dalam buku ni berpuluh hujah. Buku ni saya tulis dah lama. Tak tahu ini cetakan keberapa, saya tidak tahu. Tapi insya-Allah kalau ini boleh dikuliahkan, saya kuliahkan. Dan kita boleh lihat hujah-hujah kami, rujukannya Bukhari, Muslim dan ulama-ulama salaf, tak ada masalah. Okey, itu yang ada. Sahabat, insya-Allah. Jadi mengkritik pemerintah sama ada pribadinya ataupun masalah politik cara terang-terangan tidak boleh. Atau cara pentadbiran dia sebagainya kita tak boleh terang-terangan, ya, tidak boleh sama sekali, kerana tidak ada hujah yang membolehkannya. Tidak ada hujah. Masalahnya, kalaupun ada hujah, mereka menggunakan hujah-hujah seperti hadis palsu tadi berkenaan Salman Al-Farisi, ya, seperti mereka mengatakan la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatillah, jangan taat kepada makhluk dalam maksiat Allah. Katanya makhluk yang dikatakan antaranya adalah pemimpin. Kalau disuruh kita buat maksiat, ia tidak boleh taat. Itu yang dimaksudkan. Okey. Ulama Oxford kata, Allahu Akbar, saya tinggalkanlah ni dulu. Adakah seorang yang boleh siapa baca? Tulisannya separuh macam steno. Macam shorthand. Siapa boleh baca di sini insya-Allah? Atau siapa boleh bacakan? Ulama Oxford tadi tinggalkan dulu. Ya. Yeah. Baca kuat sedikit supaya dapat dirakam. InsyaAllah. Mohon pencerahan berkenaan hadis-hadis yang perawinya tidak lengkap, seperti hadis oleh Syuaib bin Amir dari bapanya, dari datuknya. Okey, hadis-hadis seperti ini dalam ulumul hadis
Ulama salaf ditekankan ilmu sanad. Ilmu sanad. Makanya Utsaimin mengatakan orang-orang salaf ini, salafiyun atau salafiyin, minas salafiyin, dia tidak boleh ditipu. Kerana apabila berpegang kepada hadis, dia berpegang dengan sanadnya dulu, bukan hadisnya. Apa itu sanadnya? Rawinya. Jadi ilmu sanad adalah ilmu yang paling canggih. Kita sudah belajar ya, kalau perawinya ada penyakit, macam-macam lah penyakitnya, pelupa, ataupun nyanyuk, ataupun pernah dengan muzik. Lihat, pernah dengan muzik, perawi dengan muzik saja tak boleh pakai. Sekarang bukan pendengar muzik saja, macam-macam. Itu pun tak boleh dipakai. Ya, orang yang fasik, subhanallah. Kerana Al-Quran dan hadis adalah wahyu. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu dari Tuhanmu. Kebenaran yang benar-benar benar. Jadi kalau ada penyakit perawinya dalam hadis, dalam ilmu sanad ditolak. Apalagi tak lengkap. Tergantung, tak boleh. Ya, insya-Allah hadis seperti ini tak boleh dipakai.